Kira, kau buat apa tu? Oh, aku buat sudoku ni, Sofia. Sudoku? Kau suka ke main sudoku ni? Iya, Sofia. Best tau main sudoku ni. Orang-orang yang suka nombor macam aku ni memang suka betul main sudoku. Best. Apa yang best tentang sudoku ni? Aku tengok biasa je. Ish, mana ada biasa. Sudoku ni mengajar kita untuk berfikir secara logik tau. Dia juga merangsang minda kita untuk terus terbuka. Wah, kalau macam tu, boleh tak kau ajar aku main sudoku? Boleh je. Best ni aku ajar kau. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot pentaksiran psikometrik. Dan hari ini sebenarnya kita akan membicarakan tentang satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan inventori kecerdasan pelbagai logik matematik. Dan siapakah gerangan tetamu yang akan bersama Irfan hari ini? Kita saksikan dulu profil tetamu kita. Itulah dia profil guru yang akan menemani Irfan hari ini, iaitu Cikgu Madiah Sabariah Muhajir, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa dari SMK Bandar Baru Bangi, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menemani Irfan hari ini di sebelah saya untuk ceritakan tentang pentaksiran psikometrik. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Irfan perkenalkan Cikgu Aida Hafiziana Muhammad Sobri dari SK Pendidikan Khas Ipoh, Perak. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Baik, terima kasih kerana bersama kami untuk pentaksiran psikometrik hari ini membicarakan tentang logik matematik. Ada perkataan logik, ada juga matematik. Tapi kalau kita gabungkan, mungkin ada maksud yang berbeza. Jadi sebagai mukadimah ni Cikgu, mungkin Cikgu boleh terangkan apa yang dimaksudkan dengan logik matematik. Silakan. Baik, terima kasih Irfan. Baik, logik matematik ni kalau kita dengar matematik, orang dah lari kan? Betul, orang takut Cikgu. Orang takut dengan perkataan matematik. Tapi izinkan saya menerangkan dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan logik matematik dalam inventory kecerdasan pelbagai. Silakan, ataupun IKP. Baik, bagi kecerdasan ini ialah kebolehan yang dominan pada bahagian kiri otak membolehkan seseorang menakul secara didaktif dan induktif serta berfikiran secara konseptual dan abstrak. Baik, secara mudahnya Irfan, ringkasnya individu yang berkecerdasan tinggi dalam konstruk ini merupakan individu yang mahir memanipulasi nombor dan pengiraan. Nombor dan pengiraan. Benar. Kita dah tengok rakaman tadi kan? Yang suka main sudoku tadi? Ya. Ada dengar tak dia cakap, saya suka nombor. Betul, ada. Dan dia cakap, dan murid tu cakap, saya sudoku ni merangsang pemikiran logik. Merangsang pemikiran katanya. Ya, benar. Okey. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan logik matematik. Ya, jadi betul. kita boleh definisikan sebagai individu ini dia mahir tentang nombor dan juga pengiraan. Betul, nombor dan pengiraan. Baik. Saya ada sebut tentang penakulan tadi kan. Izinkan saya lah untuk menerangkan sedikit apakah yang dikatakan dengan penakulan. Penakulan ni Ifai ialah kemahiran membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama. Yang mana ia berkait rapat dengan penguasaan kemahiran kritis, kemahiran kreatif dan strategi berfikir secara induktif dan juga didaktif. Faham? Saya rasa umum dah pernah mendengar terma KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Right? So tadi ada dengar kan saya sebut induktif, didaktif. Betul. Agaknya apa tu Irfan? Itulah tu saya pun kurang faham lah Cikgu. Cikgu boleh yang penting jelaskan bukan didaktif. Bukan. Didaktif. Didaktif. Yeah. Baik, induktif ni secara ringkas kita boleh faham sebagai kesimpulan. Okey, faham. Kesimpulan. Kita meneliti beberapa contoh atau situasi yang spesifik. Okey, kita perhatikan ciri sepunya dan kita membuat kesimpulan. Baik. Manakala bagi didaktif pula ialah pertimbangan. Pertimbangan yang bagaimana? Meneliti situasi umum dan daripada situasi umum kita dapatkan contoh atau situasi yang
lebih spesifik. Baik, itulah maksudnya induktif dan juga didaktif. Ya, Dan mungkin benar. sekarang ni cikgu boleh terangkan kepada kita berkenaan dengan ciri-ciri individu yang mempunyai logik matematik. Baik. Kita lihat ciri-ciri individu yang memiliki kecerdasan logik matematik. Pertamanya, mereka ni boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah. Wah, pandai matematik lah ni maksudnya kan? Ya, betul. Sebab dia kan suka kira-kira. Baik, katalah saya letak murid A dan murid B. Saya bagi soalan sifir pada mereka. Baik. Murid A mungkin boleh menjawab, merespon dengan lebih cepat berbanding dengan murid B. Maka kita dapat lihat kecerdasan logik matematik itu tadi ke dalam diri murid A itu tadi. Kemudian mereka boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira, menggunakan komputer dengan cekap. Sintesis ni mungkin perkataan yang baru. Nak tahu apa sintesis? Boleh, cikgu. Paling mudah. Ia adalah penggabungan, penyatuan dan pemaduan. Contohnya kita ada idea. Kita nak menggabungkan idea, kita nak menggubal idea ataupun kita nak membentuk idea yang baru daripada beberapa idea yang berbeza. Okey, kita sintesiskan, gabungkan. Kita sintesiskan dia. Baik, faham. Itu cara yang mudah untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dengan sintesis. Dan apa lagi cikgu antara ciri-ciri lain? Ciri-ciri lain, mereka ni berminat dengan kegiatan yang berbentuk eksplorasi. Orang ni suka meneroka, inquiry-nya tinggi. Maka mereka akan sering bertanya tentang fenomena yang berlaku di sekeliling mereka. Contoh kita nampak anak-anak kecil kan yang gemar bertanya, kenapa malam ni gelap? Kenapa matahari tu panas? Baik, ini adalah antara ciri-ciri yang kita dapat lihat bagi individu yang berkecerdasan logik matematik. Maksudnya dia nak tahu semua benda. Ya, dia akan bertanya apa, bagaimana, siapa, dan ibu bapa ataupun guru haruslah menyediakan jawapan yang logik untuk setiap pertanyaan. Barulah mereka rasa puas dengan hati. jawapan Kalau itu. tak, dia akan tanya lagi. Ya, selagi tak puas. Baik. Jangan bagi jawapan semua kuasa Tuhan. Kalau tak, memang banyak lagi lah soalan yang akan datang. Kena sentiasa bersedia. Baik, okey. Apa lagi cikgu antara ciri-ciri lain? Yang terakhir kita lihat bahawa individu ini suka mengklasifikasikan benda untuk mengira. Okey, suka kelaskan perkara. Ya, Ifan pernah makan Skittles tak? Pernah. Coklat ni. Nampak ada banyak colours kan? Ya. So untuk anak-anak yang ada kecenderungan ini yang tinggi, dia akan keluarkan, dia akan susun Ikut by warna ke? colour, dia akan Okey. kira 1, 2, 3, okey nak bagi kakak 2, aku tinggal berapa. Wah, dia kira pula. Yes, sebab bila dia mengklasifikasikan, memudahkan untuk dia mengira. Okey, menarik. itu yang Ifan faham tentang logik matematik ni. Dan soalan saya kepada cikgu, adakah kecerdasan ini merujuk kepada tahap IQ dan juga pencapaian akademik seseorang atau bagaimana? Tidak, Ifan, sebab kecerdasan itu sendiri merujuk kepada potensi. Potensi, okey. Yes, bila kita kata potensi, semua orang ada potensi untuk dibangunkan. Maka tak ada kaitan dengan peningkat intelektual ataupun peperiksaan. Okey, maksudnya di sini sebarang kemahiran akademik itu boleh dipertingkatkan. Mungkin cikgu berjelaskan antara cara yang terbaik untuk kita meningkatkan kecerdasan ini, contohnya logik matematik. Kalau kita lihat daripada Howard Gardner sendiri, dia kata kecerdasan ini boleh diperkembangkan melalui latihan dan juga aktiviti yang bersesuaian sepanjang hayat. Okey, maksudnya yelah betul. Cikgu matematik pun selalu cakap, kalau nak pandai matematik ni kena banyakkan latihan. Buatlah banyak soalan di rumah maupun di sekolah untuk memahami topik tersebut. Benar. Okey, terima kasih Cikgu Madiha untuk segmen yang pertama ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Pentaksiran Psikometrik Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot Pentaksiran Psikometrik bersama saya Irfan Syami dan juga Cikgu Madiha di sini. Okey, kita sedang berbicarakan tentang logik matematik. Jadi untuk segmen yang kedua ini, apa yang kita akan diskusi pula? Baik, kita akan melihat di manakah letaknya soalan untuk menilai konstruk logik matematik. Baik, untuk pengetahuan umum, IKP terbahagi kepada dua kertas. Kertas satu, kecekapan, kertas dua, persepsi. Macam soalan periksa lah, Cikgu. Ya, nampak macam soalan periksa kan? Tapi sebenarnya nak menilai kecerdasan. Baik, kertas satu berbentuk aneka pilihan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Untuk bahagian A, kita ada 40 item yang menilai kecekapan verbal linguistik.
bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Manakala bahagian B inilah terletaknya item atau persoalan yang menilai kecekapan logik matematik sebanyak 20 item saja, Irfan. Okey, Tak 20 banyak pun. soalan berkaitan dengan nombor-nombor dan kira-kira. Ya, dia ada pattern, dia ada soalan tambah tolak operasi yang biasalah. IKP ni akan ditanyakan kepada murid ketika berada di tingkatan berapa, cikgu? Tingkatan 3. Tingkatan 3. Baik. Dan masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 30 minit sahaja. Okey, setengah jam je lah. Untuk soalan ni lah, untuk soalan logik matematik. Ya. Okey, baik. Seterusnya kita tengok interpretasi skor untuk kecerdasan logik matematik. Ada tinggi, sederhana dan rendah. Baik, bagi rendah kita lihat 0 hingga 49%, 50% dan hingga 74% sederhana, manakala tinggi ialah 75 hingga 100%. Okey, baik. Baik Irfan, tadi kita bincang tentang ciri individu yang memiliki kecerdasan logik matematik. Alright. Dan kita nak bincangkan pula teknik ataupun gaya belajar, gaya pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Sebab kita sebut ciri tadi, mereka ni ada rasa ingin tahu yang tinggi. Betul. Mereka ni suka bertanya. Jadi apakah teknik pembelajaran yang sesuai untuk diaplikasikan? Okey, jadi dengar semua yang ada logik matematik, dengarkan apa yang Cikgu Madiha nak cakapkan ni. Baik. Pertamanya yang sesuai ialah kaedah penyelesaian masalah, inquiry penemuan dan pembelajaran kooperatif. Amat membantu mereka untuk mendapatkan hasil yang optimum dalam proses pembelajaran. Baik, mungkin cikgu boleh ceritakan apa itu yang dimaksudkan dengan pembelajaran kooperatif, cikgu? Baik, saya tunggu soalan ni. Iya, cikgu tunggu. Okey, saya tanyakan. Baik, kooperatif ni merujuk kepada kaedah pengajaran yang mana memerlukan murid daripada pelbagai kebolehan dikelompokkan dalam satu kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama. Jadi guru-guru yang mengenali kecerdasan murid-murid dalam kelas dia akan meletakkan contoh 4-5 orang, jangan ramai sangat nak boleh kontrol. Betul. Alright, 4-5 orang mungkin logik matematik seorang, naturalis seorang, verbal linguistik seorang. Okay? Dan mereka ni akan saling melengkapi dan membantu untuk mencapai objektif pembelajaran. Baik. Okey, itu maksudnya pembelajaran kooperatif. Ya, betul. Okey. Jadi antara contoh gaya pembelajaran yang berbentuk eksplorasi seperti apa, cikgu? Seperti kita lihat anak-anak ni akan teruja, akan rasa berminat bila ada permainan minda, teka-teki, board games. Saya pernah lihat ada guru yang menggunakan congkak. Untuk topik asas operasi tambah dan tolak. Oh, betul juga sebab dalam permainan congkak kita akan melakukan aktiviti kira-kira. Betul. Jadi anak-anak tu tadi tak cukup 30 minit, tak sabar-sabar nak sambung lagi, nak main lagi. Dan yang paling penting objektif pembelajaran pada hari tersebut tercapai dengan jayanya. Baik. Selagi tercapai tak ada masalah berapa kali pun kita nak ulang permainan tersebut, kan cikgu? Betul. Dan bagaimana pula dengan hubungan nombor dan logik? Sebab mereka ni kan orang yang logik, orang yang berfikir secara kritis. Hubungan nombor logik ni menggunakan simbol, rumus, urutan nombor, pola abstrak, perkaitan, sebab dan akibat logik, penyelesaian masalah, pengurusan grafik dan pengiraan. Contohnya saya ada seorang murid yang membuat nota ringkas menggunakan simbol dan nombor. Simbol dan nombor? Ya, saya pun terkejut sebab saya tak faham. Hanya dia saja yang faham. Dan dia kata dengan saya, cikgu, saya suka menghafal rumus. Jadi setiap orang kecerdasannya berbeza-beza. Bila kita mengenali diri kita, maka kita dapat menggunakan teknik yang bersesuaian dengan diri kita. Betul. Itu untuk murid-murid bagaimana mereka perlu ada gaya pembelajaran tersendiri untuk mahir dalam logik matematik. Tetapi bagaimana pula untuk aspek guru, cikgu? Apakah teknik yang terbaik untuk mereka aplikasikan bagi membantu murid-murid yang ada logik matematik? Betul. Tadi kita ada sebut tentang latihan, aktiviti yang bersesuaian, dan dalam konteks pendidikan siapa orangnya? Guru, tunjang utama. Ya, betul. Dan guru yang mengenali murid-muridnya, kecerdasan murid-muridnya dapat menghubungkan dengan strategi pembelajaran murid. So, kita ada beberapa langkah. Mungkin yang pertama ialah cikgu mengenal pasti dulu kecerdasan murid. Nak kenal pasti daripada mana? Dapatan psikometrik. Sebab itulah kaunselor buat, kaunselor tadbir. Tengok di tahap mana murid tersebut berada. Ya, benar. Jadi dia boleh tahu, contoh kelas saya cerita, kelas bakti. Kelas bakti ada berapa orang yang kecerdasan matematik tinggi, ada berapa orang yang visual spatial tinggi. Dan juga kalau cikgu kelas yang mengenali kecerdasan ini, dia boleh aturkan kedudukan anak-anak ini. Faham. Maksudnya di sini, cikgu, guru-guru ni sebenarnya boleh pertama sekali
lihat dulu di tahap manakah murid itu ada. Betul. Dan selepas itu mungkin boleh melakukan adjustment ataupun perkara lain supaya mereka ini berada dalam golongan mereka. Kan? Betul, tepat sekali. So kita boleh mendapatkan hasil yang optimum. Optimum. Maksudnya di sini satu hasil yang terbaik untuk murid-murid yang ada dan mempunyai logik matematik. Okey, terima kasih Cikgu Madiha. Dan jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam pentaksiran psikometrik di TV KPM selepas ini. Kembali menyaksikan pentaksiran psikometrik bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Madiha. Baik, kita sudah membicarakan tentang logik matematik dan pastinya Cikgu, ketika murid ini selesai di pengajian di tingkatan 3, mereka akan beralih pula ke menengah atas di mana di situ mereka akan memilih di manakah kelas yang mereka ingin pergi. Contohnya sains ke kesenian atau sebagainya. Jadi, apakah pilihan terbaik sekiranya murid-murid ini mempunyai logik matematik? Pak Irfan, kita fokuskan pada pakej mata pelajaran menengah atas. Ada pakej. Ya, di mana kita melihat kecenderungan, kita lihat minat, kita lihat kebolehan murid. Jadi bagi individu yang memiliki kecerdasan logik matematik ni, yang suka nombor, yang suka pengiraan, logik, pemikiran kritis, maka jurusan aliran yang sesuai ialah pakej STEM. Mungkin yang disebutkan tadi kan sains tulen tu, itu zaman dulu. Zaman dulu, okey. Sekarang ni kita ada STEM A, STEM B, STEM C. Oh, dah. Maaflah cikgu, saya pun dah lama habis belajar kan. Dia bukan STEM yang chop tau, Okey. dia STEM. STM, Science, Teknologi, Engineering dan Matematik. Yes, betul. Baik, bagi pakej STEM A, kita kata murid ni mengambil semua mata pelajaran sains tulen. Fizik, kimia, biologi, matematik tambahan. Okay, bagi pakej B pula, murid mengambil 2 mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan. Okey. Alright. Itu pilihan sendiri cikgu? Ada beberapa kriteria yang akan saya terangkan sebentar lagi. Alright. Dan atau sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi atau mata pelajaran bukan elektif STEM. Okey. Dan bagi STEM C pula, murid mengambil sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi atau mengambil mana-mana satu mata pelajaran vocational. Okey, itulah pakejnya STEM A, STEM B dan STEM C. Betul. Jadi kita nak lihat sekarang apakah elektif ataupun mata pelajaran yang ada dalam elektif STEM. Baik, kita lihat mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan yang biasa kita jumpa. Betul. Fizik, kimia, biologi, matematik tambahan. Dan sekarang ni boleh kata matematik tambahan ni kebanyakan murid agak takut Ya, kan? saya dulu pun takut sebenarnya cikgu dalam kelas. Tapi Jujur. Jangan risau melalui latihan ulang kaji, insya-Allah. InsyaAllah boleh dapat. berjaya. Okey. Baik, seterusnya kita lihat mata pelajaran bagi sains gunaan dan teknologi. Ada banyak Ifan. Sains tambahan, grafik komunikasi teknikal, sains komputer, pengajian kejuruteraan, elektrik elektronik, lukisan kejuruteraan. Banyak kan kita dapat lihat di situ. Dan juga Irfan, saya ada sebut tadi tentang pakej STEM C. Yes, STEM C. Iaitu mengambil mana-mana satu mata pelajaran vocational. Okey. Antaranya subjek yang ada ialah hiasan dalaman, pembuatan perabot, catering dan penyajian dan macam-macam lagi. So bergantung kepada pihak sekolah yang menawarkan pakej tersebut. Maksudnya untuk STEM C tadi itu akan ada mata pelajaran sains tulen dan juga satu mata pelajaran vocational. Ya. Okey. Dan dia ada gabungan lah. Ada gabungan antara dua itu. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan macam mana seseorang murid itu dia ingin melangkah pergi ke STEM A ke, STEM B ke atau STEM C? Baik, sebenarnya terdapat 4 kriteria pemilihan murid dalam pakej STEM. Yang pertama, kita akan melihat data peperiksaan. So kalau kata sebelum ni kan pandemik tak ada peperiksaan, mereka ada buat peperiksaan akhir tahun ke, peperiksaan pertengahan tahun ke, so kita akan gunakan data tersebut. Yang keduanya ialah data PBD, data pentaksiran bilik darjah. Baik, yang ketiga, data psikometrik. Ini yang paling penting saya rasa. Ini yang paling penting ni.
kita akan lihat 3 kod mata hulen dalam inventory minat kerjaya dan juga dalam aktivitas logik matematik akan dilihat. Baik. Dan yang keempat ialah pertimbangan profesional. Itu antara kriteria sebelum mereka melangkah masuk ke tingkatan 4. Yang mana yang paling sesuai, STEM A, STEM B ataupun STEM C. Tapi cikgu, contohlah ada seorang murid ni dia tak memenuhi salah satu kriteria. Adakah dia masih boleh sambung ke pengajian tersebut ataupun tak boleh, cikgu? Sebab itu kita ada kriteria keempat, pertimbangan profesional. Okey. Di mana kita juga sekolah selalunya akan buat tempoh rayuan. Tempoh rayuan, murid ataupun ibu bapa akan mengisi borang ataupun Google Form. Kita akan bincang dengan pengetua. Kita akan tanya dengan guru-guru yang pernah mengajar dia. Jadi kita nak lihat sebenarnya potensi anak ini dapat digilap secara maksimum lah. Dan kita tak nak meletakkan anak ini di tempat yang dia tidak dapat orang kata tidak dapat mencapai dan tunjukkan potensi dia. Betul, cikgu. Kadang-kadang ambition tinggi sangat, tak sesuai dengan kebolehan. Kemampuan diri sendiri. Okey. Sebab itulah orang kata ukur baju di badan sendiri. Betul tu. Dan maksudnya di sini sebagai seorang murid kita pastinya contohlah kan. Saya di tingkatan 3 saya betul-betul nak masuk aliran sains. Jadi saya sebagai seorang murid tu memang dah kena bersiap siaga. Maksudnya kena betul-betul belajar, jangan malas dan tunjukkan potensi saya dalam bidang ini. Betul tak, cikgu? Betul. Sebabnya kalau dulu kita kata kita ada exam PR, PT3. Tapi sekarang ni penilaiannya sepanjang tahun. Berterusan. PBD, maknanya dia kena hadir kelas, dia kena buat homework, dia kena tunjukkan pada guru-guru dia boleh mendapat tahap PBD yang tinggi. Betul. Boleh saya kongsikan sikit juga pengalaman saya sendiri. Waktu saya tingkatan 3 habis PMR, okey, senang. Sebab kita ada keputusan PMR tu, hari pertama tingkatan 4 cikgu dah asingkan. Okey, yang ini bagi macam itu. Tapi sekarang ini disebabkan kita pun dah tiada periksaan yang besar, contohnya PMR ataupun PT3, kita dah abolish benda itu dan kita kembalikan PBD yang berterusan sepanjang tahun. Dan di situlah murid-murid ini perlu menunjukkan potensi diri mereka. Benar, setuju sangat. Okey, dan kita nak bercakap contohnya dah habis SPM cikgu, dah selesai kan. Nak masuk ke alam pekerjaan. Okey, jadi untuk murid-murid yang ada logik matematik ni, apakah pekerjaan yang paling sesuai untuk mereka? Okey, tadi kita bincang tentang jurusan aliran kan. Ianya berkait rapat dengan hala tuju selepas SPM. Baik, iaitu pemilihan program dan kursus pengajian di universiti. Baik. Dan sudah semestinya bila kita kata pengajian di universiti, dia ada kaitan rapat dengan bidang pekerjaan. Betul. Baik, antara yang sesuai bagi individu logik matematik tinggi ni ialah ini kita biasa dengarlah saintis. Ini paling common lah, cikgu. Common lah. Pengatur cara komputer, jurutera, accountant, juru audit. Dan ada satu lagi bidang yang mungkin jarang didengari iaitu bidang sains aktuari. Di mana laluan kerjayanya adalah seperti aktuari bank pelaburan. Jarang dengar kan? Jarang dengar, cikgu. Ini kalau tak Google tak dapat ni. Betul. Perunding aktuari dan juga pengurus risiko. Pengurus risiko memerlukan seseorang yang ada logik matematik, cikgu. Ya, betul lah, sebab dia pastinya akan ada banyak data yang perlu dia lihat. Benar. Dan melibatkan pemikiran logik di situ. Okey, itulah sebentar tadi perkongsian untuk daripada cikgu berkenaan dengan bidang kerja yang sesuai untuk mereka yang mempunyai logik matematik. Ada banyak, cikgu. Contohnya Bifan ulang balik, saintis, ahli matematik, pengatur cara komputer, accountant dan banyak lagi. Okey, terima kasih cikgu. Memandangkan kita berada di pengakhiran program, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan untuk topik kita hari ini berkenaan dengan logik matematik. Silakan. Baik, ini saya ingatkan bahawa kecerdasan ini dia tidak terbatas pada kemampuan intelektual sahaja. Okey, ia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan berupaya untuk menyelesaikannya. Jadi, Ifan, teruskan meneraka potensi diri anda. Wah, terbaik, cikgu. Maksud di sini sebagai seorang murid, jangan malu, jangan segan, terus terokai kehebatan dan kemampuan diri anda. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Madiah Sabariah Muhajir dari SMK Bandar Baru Bangi Selangor dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Aida Hafiziana Muhammad Sobri dari Ipoh Perak. InsyaAllah ada kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.